Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sebelum kita teruskan dengan proses jual beli dalam sistem PPHP ni, saya buat satu video bahagian kedua untuk pendaftaran projek. Okey, sebenarnya projek boleh juga didaftarkan oleh ahli projek itu sendiri dan ia perlu disahkan oleh pengurus projek lah. Okey, pada video bahagian pertama pendaftaran projek, saya tunjukkan cara-cara bagaimana projek itu didaftarkan oleh kerani projek. Okey, pada video ini pula saya tunjukkan cara-cara macam mana pendaftaran dilakukan oleh ahli projek itu sendiri dan macam mana cara pengurus projek mendaftarkan, mengesahkan pendaftaran projek tersebut. Okey. So sebelah kiri skrin ni saya akan log masuk sebagai pengusaha. Okey, sebelah kanan ni saya akan log masuk sebagai pengurus projek. Okey, sebagai pengusaha saya log masuk. Okey, ni saya log masuk sebagai pengusaha. Silap, ni bukan ahli projek. Saya log masuk sebagai pengusaha ahli projek. Okey, ni pengusaha ahli projek Siti Aminah. Okey, sebelah kanan saya log masuk sebagai pengurus projek lah. Okey, seperti yang saya cakap tadi, ahli projek dia boleh mendaftarkan projek dia sendiri. Okey, so Siti Aminah ni sebenarnya dia boleh mendaftarkan projek dia sendiri. So kalau kita lihat pada senarai ini projek dia masih kosong. So dia boleh mendaftarkan projek dia sendirilah. Okey, sama juga projek dia, bila projek baru dia kena masukkan maklumat projek dan juga maklumat pusingan pertama dia lah. Okey, contoh saya masukkan. Okey, ni saya biarkan kosong dulu. Okey, seperti yang saya tunjukkan pada video bahagian pertama pendaftaran projek. Okey, maklumat pusingan pertama tu adalah maklumat pusingan yang dia usahakan sekarang lah. Jika Cili Pertigasi lot 101 Siti Aminah ni dah masuk pusingan ketiga, keempat, kelima atau sebagainya, tidak akan diambil kira. Sistem akan mengambil kira ia akan bermula pada pusingan pertama juga. Okey, contohlah yang ni dia bermula pada 1 Mac 2020. Okey, jumlah kita ambil 5,000 polybag. Okey, contoh dia ada bantuan kerajaan. Okey, bila klik daftar. Okey, sama juga dia akan pergi ke pendaftaran projek baru dan status belum disahkan. Okey, so tugas pengurus projek dia akan menerima notifikasi bahawa Siti Aminah ni mendaftar projek baru dan perlukan pengesahan lah. Okey, so pengurus projek akan buat semakan maklumat projek yang dia masukkan adalah tepat ataupun tidak. Jika tidak tepat, dia boleh buat penolakan dan masukkan alasan penolakan. So yang ni saya akan abaikan. So saya terus sahkan projek sajalah. Okey, so sama juga dia dah masuk pusingan pertama untuk maklumat projek. Peta tidak available sebab kita tak masukkan latitude dan longitude. Okay, so Siti Aminah sepatutnya akan dapat notifikasi projek dia telah diluluskan dan dia boleh kemas kini lah. Boleh tetapkan balik latitude dan longitude ataupun tidak lah.
Okey, dan boleh kemas kini semula. Dan juga pusingan dia, dan dia boleh tutup ataupun daftar pusingan barulah. Kalau selagi pusingan pertama ni dia tak tutup, dia takkan boleh buat pendaftaran pusingan barulah. Sama juga dengan yang video saya tunjukkan sebelum ni. Okey. So secara ringkas dia, saya just nak maklumkan bahawa projek boleh didaftarkan oleh kerani projek ataupun oleh ahli projek itu sendiri. Okey, proses dia lebih kurang sama. Cuma yang penting pengurus projek kena buat semakan dan juga mengesahkan pendaftaran projek itulah. Okey. So itu saja. Video seterusnya kita akan terus pergi kepada proses belian komoditi lah. Okey, harap tuan-tuan maklum dan faham. Saya akhiri video ini dan kita bertemu pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih.